Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini fokus minggu depan. Tetapi sebelum itu, ini kemas kini bacaan terkini 7 Mac 2021 jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 1,683 kes menerusi Twitter oleh Ketua Pengarah Kesihatan yang mana Selangor terus mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 746 kes. Ia diikuti oleh Sarawak dengan 201 kes. Lain-lain negeri yang mencatatkan jumlah kes melepasi 100 angka adalah Johor sebanyak 158 kes, wilayah Persekutuan 125 kes, Pulau Pinang 172 dan beberapa negeri lain mencatatkan jumlah di bawah 100. Antaranya di Perak dengan 48 kes, Sabah 99 kes, Kedah 15, Melaka 3, Kelantan dan juga Pahang masing-masing 12 kes, Terengganu 10, wilayah Persekutuan Labuan 8 kes, Putrajaya 2, manakala Perlis mencatatkan 24 kes. Dan juga lain-lain maklumat pastinya saya akan maklumkan kepada anda menerusi berita dan juga laporan-laporan berikut dan anda terus lungsuri astroawani.com untuk dapatkan perkembangan terkini berhubung dengan COVID-19. Baik, fokus minggu depan hari ini saya memberi fokus kepada beberapa perkara penting terutamanya berkaitan dengan lawatan rasmi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Arab Saudi dan juga UAE yang bermula 6 hingga 11 Mac dan seketika nanti saya akan bersama dengan Najib Aruf dan juga kita akan melihat kepada 7 tahun misteri kehilangan pesawat MH370 khususnya dan juga perkara-perkara yang turut saya akan bincangkan dan membawa diskusi hari ini adalah berhubung dengan sambutan Hari Wanita Sedunia yang diraikan pada setiap 8 Mac setiap tahun dan juga antara perkara-perkara lain yang saya akan bawakan adalah pembukaan sekolah tapi bagi pelajar daripada tahun 3 hingga ke tahun 6 dan juga saya akan bersama dengan penerusi PIBJN seketika nanti presidennya dan juga kita akan mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara berkenaan. Tetapi terlebih dahulu kerajaan dikatakan dan juga difahamkan terbuka untuk mengadakan sebarang perbincangan untuk meneruskan pencarian pesawat MH370 yang hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China 7 tahun lalu. Dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata kerajaan bersedia untuk bekerjasama dengan China dan juga Australia bagi merungkai misteri kehilangan pesawat malang Boeing 777-200 itu. Dan juga tegas Ka Siong lagi kerajaan menzahirkan komitmen untuk memastikan semua ahli keluarga dan juga waris mangsa terus mendapat perkembangan mengenai pencarian pesawat tersebut. Dan beliau berkata demikian dalam satu rakaman video sempena 7 tahun memperingati MH370. Dan sebenarnya program tersebut dikendalikan oleh Voice 370 iaitu organisasi waris MH370. Kita dengarkan. Kita sentiasa bersama ahli keluarga dan waris-waris mangsa dalam menempuh ujian berat ini. Dalam misi pencarian sebelum ini, kerajaan Malaysia, Australia dan China tidak pernah berkira untuk mengeluarkan perbelanjaan dan sumber tenaga dalam usaha kolektif mencari MH370. Tujuan kita hanya satu, iaitu untuk mencari dan mendapatkan jawapan di mana hilangnya pesawat ini. Dengan hati yang berat, pada 17 Januari 2017, ketiga-tiga buah negara telah mencapai kata putus
untuk menangguhkan operasi mencari dan menyelamat SAR sehingga terdapat maklumat atau petunjuk baru yang sahih dan bukti kukuh baru dapat ditemui. Pada 22 Januari 2018, Ocean Infinity memulakan operasi pencarian dengan Autonomous Underwater Vehicles AUV sejauh 25,000 kilometer persegi di selatan Lautan Hindi. Namun, setelah keseluruhan kawasan pencarian seluas 112,000 kilometer persegi dibuat, Ocean Infinity terpaksa mengakhiri operasinya pada 29 Mei 2018 sehingga bukti baru ditemui bagi menentukan kemungkinan terdapatnya penemuan kawasan baru. Sekali lagi, saya ingin meluahkan rasa sedih dengan apa yang telah menimpa mangsa-mangsa MH370 dalam majlis ini. Kami terbuka untuk sebarang perbincangan untuk meneruskan pencarian ini dengan kerjasama negara China dan Australia serta memastikan ahli keluarga dan waris mangsa akan terus dimaklumkan sebarang perkembangan mengenai pesawat ini di masa hadapan. Baik, daripada perkara berkaitan dengan MH370, kita memberi tumpuan juga dan fokus kepada pembukaan sekolah. Sebenarnya sekolah telah dibuka pada 1 Mac yang lalu, tetapi ia melibatkan murid prasekolah tahun 1 dan juga 2 di sekolah rendah seluruh negara, manakala tahun 3, 4, 5 dan 6 akan bermula esok. Manakala bagi pelajar Kolej Vokasional, bagi Sijil Vokasional Malaysia atau SVM, tahun 1 semester 2 dan juga Diploma Vokasional Malaysia tahun 1 semester 2 hadir ke institusi masing-masing sebenarnya pada 1 Mac lalu. Dan juga untuk melihat kepada perkara ini, kalau esok bermulanya daripada pelajar tingkat tahun 4, tahun 3 sebenarnya ke tahun 6, pastinya kita akan melihat kapasiti penuh di sekolah-sekolah dengan daripada pelajar ataupun murid tahun 1 hingga ke tahun 6 yang akan bersekolah. Jadi, kita nak melihat kepada perkara ini, kita nak bersama dengan Presiden Persatuan Ibu-bapa Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Datuk, masa mula-mula pembukaan dan juga sesi persekolahan awal Mac lalu, Datuk ada menyatakan bahawa dan juga melihat ia berjalan baik, pelajar-pelajar juga ceria dan juga teruja untuk pergi ke sekolah. Tetapi itu separuh kapasiti di peringkat sekolah. Tetapi esok dan juga fokus minggu depan pastinya kita melihat kepada pelajar darjah 3 ataupun tahun 3 dan juga tahun 6 mula memasuki sekolah. Bagaimana untuk memastikan dan juga melihat kepada perkara ini, Datuk? Mula-mula saya lihat bahawa kita mempunyai perancangan yang amat baik sekali tentang kemasukan pelajar-pelajar sekolah balik ke sekolah ini secara berperingkat-peringkat. Ini penanda yang baiklah bahawa kita tak menumpukan sekolah itu nanti sesak begitu ramai. Dalam pada itu kita melihat dan ibu bapa pun walaupun barangkali batch pertama masuk pada minggu lepas, ibu bapa dan penjaga saya rasa telah bersedia dan orang kita tak sabar-sabar menanti untuk memasukkan anak-anak mereka yang lain ke sekolah. Apa pun kita menasihatkan bahawa semua mesti beri kerjasama dengan sebaik-baiknya. Sebagai langkah pertama misalnya, semua pihak termasuk ibu bapa, penjaga dan orang ramai yang datang ke sekolah mesti patuh dengan SOP. Kedua, mestilah menjaga keselamatan dan kesihatan masing-masing. Dan ketiga, barangkali mungkin ini sesak daripada minggu pertama. Kita harapkan adanya bantuan-bantuan daripada luar, misalnya pihak polis seperti yang berlaku pada minggu lepas, pihak PBT untuk menjaga, pastikan bahawa tidak ada peniaga di luar sekolah. Dan mungkin wakil daripada pihak BG dan juga pihak bantu tentang mendisiplinkan pelajar untuk masuknya. Dan saya dengan melihat batch pertama yang masuk sekolah yang begitu teratur, tersusun dan ceria,
kemasukan batch kedua ini yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang lebih matang, saya akan dapat membantu dan mendisiplinkan diri dan dapat memulakan pengajaran dengan baik, sebaik-baik mungkin. Datuk, selepas bermulanya 1 Mac lalu, sesi persekolahan yang bermula, wujud kerisauan terutamanya dalam kalangan, adakah wujud kerisauan dalam kalangan ibu bapa khususnya yang pertama dan juga dalam kalangan guru-guru itu sendiri? Saya merasakan bahawa semua pihak dah bersedia. Pihak sekolah misalnya telah bersedia dengan sanitasi, pembersihan persekitaran, menyediakan SOP dan memastikan pengawasan SOP dengan berjalan lancar. Dan kita juga melihat bahawa suasana persekitaran sekarang bahawa kes-kes ini nampaknya makin menurun dan boleh meyakinkan ibu bapa dan penjaga serta guru untuk siap siaga bersekolah. Dan saya perhatikan juga barangkali kerana dan dicadangkan, saya memang mencadangkan kalau ibu bapa, guru-guru khususnya dan juga pekerja-pekerja dapat suntikan dengan vaksin ini lebih baik dan memberikan lebih keyakinan. Saya keadaan ibu bapa janganlah risau sangat kerana saya ibu bapa pun inginkan anak-anak ke sekolah kerana sudah lama bersekolah di rumah. Sekarang maksudnya sekolah di sekolah. Dan saya percaya pendidikan di sekolah lebih efektif dan lebih berkesan. Dan kita harapkan mana-mana barangkali yang tercicir semasa PDPR dapat kita catch up dan memberi didikan dan bimbingan seadanya supaya tidaklah berlakunya tertinggal. Dan saya harap ibu bapa membantu anak mereka khususnya dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan balik sekolah betul-betul mematuhi SOP dan memperketatkan lagi SOP dan menjaga kesihatan dan keselamatan anak-anak mereka. Dan jangan biarkan sekali misalnya anak-anak terpesong dari luar tujuan setelah balik daripada sekolah. Dan juga akhir sekali Datuk, apa saranan PIBGN dan juga Datuk sendiri untuk memastikan perkara ini konsisten, tiada kes-kes yang berlaku dan pastinya untuk menjaga keselamatan semua pihak, tak kiralah murid, pelajar, guru, ibu bapa dan sebagainya? Kita patut sama-sama berpegang teguh kepada apa orang kata, jogan kata, lindung diri, lindung semua. Jadi dengan hal ini kita harapkan kita semua, anak-anak, murid-murid, ibu bapa, wakil pendidik dan juga mereka yang berhampiran dengan kawasan bersekolah patuh dengan SOP dan perketatkan SOP. Tidak ada barangkali dikecualikan tentang SOP ini. Kedua, kita sama-sama meningkatkan diri, disiplin diri, jaga keselamatan dan kesihatan diri. Ketiga, kita pastikan bahawa anak-anak dapat belajar dengan seronok dan ingatlah semua datang ke sekolah untuk mendapatkan nikmat pendidikan dan sama-sama kita berazam untuk barangkali tidak membuat kacau ataupun bermusuh-musuh tetapi berseronok sama sendiri untuk menikmati mata pelajaran ini. Dan saya harapkan jugalah kalau boleh oleh kerana beban ibu bapa dan penjaga telah memberi banyak gadget dan pembiayaan kos-kos lainnya, diharapkan Kementerian Pelajaran boleh barangkali mengecualikan atau menangguhkan pembayaran yang lain seperti mungkin ada sumbangan kepada pihak BG atau co-curricular dan lain-lain supaya beban terhadap apa-apa perbelanjaan dapat diminimumkan kepada ibu bapa dan penjaga. Dan akhir sekali saya harapkan juga pembelian gadget ataupun kekasan yang dibelikan untuk PDPR dan juga DVD dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah dan pihak KPM supaya sama-sama menggunakan dengan pelajaran di sekolah atau PDP di sekolah. Jadi kita menggunakan semua teknologi yang ada, khususnya saya kira mungkin satu untuk catch up apa yang kita tercicir
Kedua, mungkin memberi bimbingan atau tuition pada hujung-hujung minggu. Atau ketiganya mungkin diselang-selikan, dimanfaatkan pada hari-hari yang boleh kita manfaatkan. Tidaklah kita membazirkan ataupun membiarkan gadget-gadget yang kita beli itu semacam nanti kacang putih. Dan akhir sekali, oleh kerana suasana yang panas ini, saya harapkan murid-murid, ibu bapa, penjaga selalulah jaga kebersihan, selalu minum air, saya kira jaga kebersihan diri dan kesihatan diri. Seperti yang saya kata awal-awal tadi, lindungi diri, lindungi semua. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Muhammad Ali Hassan, Presiden Persatuan Ibu Bapa Guru Nasional PIBGN atas diskusi dan juga apa yang disampaikan oleh Datuk tadi khususnya untuk kita mengambil perhatian dan juga untuk kita memastikan minggu depan sesi persekolahan terus berjalan dengan baik dan juga lancar. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Dua fokus penting juga saya nak bawakan selepas ini berkaitan dengan Arab Saudi, Perdana Menteri ke sana dan juga UAE termasuk sambutan Hari Wanita Sedunia. Kembali selepas ini. Baik, kembali dalam fokus minggu depan dari World Trade Center Kuala Lumpur. Bila kita bercakap berkaitan dengan fokus ni, antara salah satu perkara yang harus difokuskan adalah wanita. Dan sambutan Hari Wanita Sedunia atau juga dikenali sebagai Hari Wanita Antarabangsa disambut setiap tahun bagi meraihkan peranan wanita dalam pelbagai bidang. Walaupun tidak diisytiharkan sebagai cuti umum di Malaysia, namun terdapat pelbagai acara ataupun aktiviti yang dilakukan dalam meraihkannya. Wanita, sama ada kita panggil dia ibu, isteri, guru, kakak atau sebagainya, perlu dihargai dengan penuh kasih sayang sebagai lambang penghormatan dan juga peranan mereka yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Wanita adalah penyumbang kepada kemajuan negara, pembangunan institusi kekeluargaan dan juga pengukuhan masyarakat penyayang. Di Malaysia, tema bagi sambutan Hari Wanita 2021 adalah Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Jadi saya nak terus saja bersama dengan Puan Hajah Bibi Sunita Haji Sakandar Han, Pengerusi Persatuan Gerak Wanita Islam Malaysia atau Gerak Wanis menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan. Ya, terima kasih dan juga selamat Hari Wanita. Walaupun awal sehari untuk hari ini, tetapi untuk kita nak faham signifikannya sambutan Hari Wanita kepada seluruh wanita di Malaysia dan juga dunia, bagaimana perkara ini harus dijadikan perkara pokok dan juga fokus penting untuk menghargai dan memahami peranan wanita itu. Wan. Terima kasih banyak-banyak. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua wanita-wanita yang berada di Malaysia, yang berada di luar Malaysia. Siapa saja yang bernama wanita, sebaik-baiknya ialah kita menghargai wanita punya peranan dalam institusi keluarga kita. Dan kalau kita cakap tentang pokok pangkal bagaimana wanita itu memiliki peranan dalam keadaan institusi keluarga dan sebagainya, kita lihat sekarang ni perkembangan wanita berbeza daripada dulu dengan kini, dan kini kita nampak perubahan yang amat ketara peranan wanita dan perkembangan wanita dalam berbagai sektor. Sektor pendidikan, sektor sosial budaya, sosial politik, sektor berkaitan dengan institusi keluarga itu sendiri, Ihsan. Dan juga Puan Hajah, bagaimana untuk kita dan juga wanita itu digalakkan untuk hari ini dalam terus terlibat, terutamanya menerusi sektor-sektor utama negara, termasuk meningkatkan keterlibatan wanita dalam urusan pentadbiran dan juga keusahawanan contohnya? Perkara ini memang amat penting kalau kita dapat kita highlightkan, Ihsan. Kerana kita nampak, kalau dulu kan kita tengok peranan wanita, tidak banyak wanita yang melibatkan diri atau ingin melibatkan diri dalam perkara-perkara yang utama, especially dalam pembuat keputusan, decision maker dalam bidang pentadbiran, tadbir urus pentadbiran, dan juga perkara-perkara yang melibatkan tentang lebih penting dalam sesuatu institusi dan juga platform tertentu. Jadi saya fikir adalah amat penting, dan di mana kita wanita-wanita ini perlu merasa keyakinan diri kita untuk dapat bersama-sama
dalam menerajui negara kita ini, dan pihak kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam memberikan platform ini kepada wanita-wanita, especially yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai background, yang mempunyai hasrat dan niat untuk memberikan khidmat bakti kepada semua masyarakat dan juga komuniti dan juga kepada negara kita ni. Puan Hajah, untuk menjadi seorang wanita yang hebat, bukan dia perlu menyertai sektor-sektor utama kerajaan. Contohnya, kalau ia menjadi suri rumah, mungkin ia adalah suri rumah yang cukup hebat dan wanita yang cukup cekal, contoh. Dan juga menjadi seorang peniaga, wanita peniaga yang berjaya. Tetapi untuk masyarakat dan juga wanita memahami bahawa menjadi hebat itu perlu faham dan juga perlu memahami bagaimana dan juga sudut mana yang ia memperjuangkannya dan juga dekat mana wanita itu berada. Betul. Wanita ni bila dikatakan hebat, Ihsan, dia bukan hebat kerana dia cantik. Dia bukan hebat kerana dia bijak. Dia bukan hebat kerana dia kaya. Tetapi dia hebat bila dalaman dia sendiri mempunyai satu kekuatan yang memberikan impak kepada perubahan kepada institusi keluarga, perubahan kepada masyarakat dan komuniti sekitarnya, perubahan kepada semua peringkat yang dia ceburi. Jadi pada saya, wanita-wanita ini kalau dikatakan hebat, ialah seorang wanita yang harus tahu kekuatan diri dalamannya dan bersabar menghadapi cabaran-cabaran, liku-liku kehidupan, dugaan, cubaan, rintangan yang mereka hadapi. Bila mereka ini kuat, kesabaran yang membentuk dalam diri wanita itu, Ihsan, kita selalu tengok wanita ni nampak macam lemah. Tetapi sebenarnya wanita ini kuat kerana dalamannya ialah kuat. Jadi kehebatan wanita itu bila dia dapat melepasi rintangan tersebut dengan cara dia meyakini diri dia, dengan confident dia untuk menyatakan yang seolah yang dia ini mampu untuk menghadapi cabaran dan rintangan yang dihadapi. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, wanita bangkit mendepani cabaran. Cabarannya banyak dan juga untuk kita melihat kepada fokus minggu depan, ada ataupun tidak Puan Hajah acara-acara sambutan yang akan dilaksanakan ataupun Puan Hajah sendiri akan menyertai apa-apa mungkin majlis dan sebagainya? Ihsan, untuk kita di bawah Gerak Wanita Islam Malaysia, kita alhamdulillah syukur kita telah akan bersama-sama dengan Bank Islam, di mana Bank Islam dalam program Bangkit, kita bercakap tentang tema Hari Wanita Sedunia, Wanita Bangkit Mendepani Cabaran, dan Bank Islam juga melalui program Bangkit, kita akan membantu wanita-wanita untuk dari segi keusahawanan, dari segi ekonomi, dari segi bagaimana mereka boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kita akan memberikan latihan kepada mereka-mereka ini supaya membolehkan mereka dapat dapatlah dia menyumbang kepada ekonomi keluarga dia, ya. Yeah. Yang penting sekarang ni, rintangan yang berlaku sekarang ni, Ihsan, wanita mendepani rintangan yang sangat hebat dan kadang-kadang tidak boleh menahan rintangan-rintangan ni. Tapi kita ni, Gerak Wanis, kita cuba menyambut usaha ini bersama-sama dengan agensi-agensi perbankan, agensi kerajaan, dan juga kita bersama-sama juga dengan satu institusi bersama dengan koperasi, di mana koperasi ini kita akan menggiatkan penglibatan wanita untuk bersama-sama memainkan peranan untuk menyertai institusi koperasi. Yeah. Kerana koperasi ini melalui networking, Ihsan. Bila networking ada, kita dapat jadi support system kepada wanita-wanita kita ni. Baik. Kita tak punya banyak masa, tapi pastinya selepas ini kita akan lagi bersama-sama dengan Hajah Bibi Sunita ini sebab mungkin daripada apa yang Hajah Bibi ini nyatakan memberi banyak inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana. Terima kasih kepada Hajah Bibi Sunita Haji Sakandar Han, Pengerusi Persatuan Gerak Wanita Islam Malaysia ataupun Gerak Wanis, dan esok merupakan sambutan Hari Wanita Sedunia yang disambut setiap tahun pada 8 Mac. Dan kita nak melihat kepada fokus berikutnya. Ini berkaitan dengan hubungan rapat Malaysia dan juga Arab Saudi yang bukan sahaja boleh diterjemahkan dalam kerjasama strategik dan ia juga mampu membawa manfaat kepada persefahaman antara warga kedua-dua negara. Jadi kita nak terus saja bersama dengan wartawan kanan Astro Awani, Najib Aruf, yang mempunyai laporan dari Riyadh. Silakan Najib.
Kingdom Tower ini bukan saja menjadi satu bentuk mercu tanda yang terunggul di Riyadh, tetapi juga boleh disifatkan sebagai satu tanda kekuasaan Arab Saudi itu sendiri, dan beberapa hari mendatang amat signifikan dan penting dalam konteks rangka kerja lawatan rasmi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam mengukuhkan hubungan dua hala antara Arab Saudi dan juga Malaysia. Apabila kita bercakap tentang Arab Saudi, kita teringat dan juga berfikir tentang bagaimanakah urusan haji dan juga umrah untuk jemaah kita. Dalam pandemik COVID-19, norma baharu ini, sempadan negara masih lagi ditutup, perbincangan sudah pasti tertumpu untuk melihat bagaimanakah bergerak ke hadapan perkara ini ataupun sempadan ini akan dibuka untuk jemaah umrah mahupun haji, dan ini menuntut perbincangan pemimpin tertinggi kedua-dua negara. Ini juga akan terkandung dalam perbincangan pada pertemuan pada kali ini, lawatan rasmi pada kali ini. Bukan itu sahaja melihat kepada perkongsian teknologi, juga memerlukan perbincangan dan kerjasama, tanda tangan MOU dan sebagainya, dan urusan minyak sawit Malaysia juga akan dibawa dalam urusan perbincangan pada kali ini. Justru 2-3 hari mendatang ini amat signifikan dan penting untuk Malaysia, diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, untuk membawakan hasrat, cadangan dan juga apa yang kita mahukan dalam bentuk hubungan dua hala bersama dengan Arab Saudi. Dan itu yang saya akan bawakan dari semasa ke semasa. Dan juga kita melihat bahawa signifikannya pada setakat saya merakam visual ini, Perdana Menteri masih lagi dalam perjalanan ke Madinah untuk ziarah selepas usai melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Dan juga selepas itu, insyaAllah Perdana Menteri akan terbang bersama dengan kami di Riyadh pada esok, iaitu pada 8 Mac sebelah petang, dan 9 Mac acara rasmi akan dimulakan untuk pertemuan bersama dengan Sultan Raja Salman dan juga bersama dengan putera mahkota sendiri, Muhammad Salman, untuk membincangkan beberapa perkara yang saya kira sudah pun digariskan dan sudah pun dipersetujui. Namun tertakluk kepada bagaimana untuk kita membuat liputan di sini, Ehsan, kalau boleh saya terangkan sedikit ya, ia agak sedikit ketat kerana keadaan semasa ini untuk pengetahuan umum dikawal dengan ketat oleh pasukan keselamatan diraja. Jadi ada banyak kawasan yang tidak boleh kami pergi sebagai contoh, dan ini menuntut bahawa mungkin hanya wakil seorang ataupun dua orang sahaja yang dibenarkan daripada pihak media untuk merakam segala perkara ini. Dan pada sidang media nanti saya akan tanyakan apakah perinciannya tentang pertemuan antara pemimpin Malaysia dan juga Arab Saudi. Bagaimanakah perbincangan ini dan bagaimana pada akhirnya hasil itu memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. Bukan itu sahaja, selesai sahaja lawatan rasmi di Arab Saudi ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga dan juga kami sendiri akan ke Emirat Arab Bersatu pula. Perbincangannya hampir serupa, cuma dalam konteks hubungan antara Malaysia dan juga Emirat Arab Bersatu, melihat kepada aspek perdagangan dan juga berkaitan dengan keselamatan makanan. Ini paling penting sekali. Akan ada satu MOU yang akan ditandatangani bersama. Itu juga dari semasa ke semasa saya akan bawakan sehingga kepada 11 Mac nanti, apakah benefit ataupun faedahnya yang Malaysia akan terima. Ini semua akan disediakan di astroawani.com. Saya Najib Arif, langsung dari Riyadh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Najib Arif, dan pastinya perkembangan dari semasa ke semasa kita bawakan, terutamanya untuk kita melihat hubungan baik dan dua hala, khususnya hubungan strategik di antara Malaysia dan juga Asia Barat, khususnya Arab Saudi dan juga UAE. Itu saja waktu yang kita ada dalam Fokus minggu depan. Saya Ehsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.